Ya, baik Auda, kita dalam segmen Bincang-Bincang Sejarah. Jadi Alhamdulillah ya, kita perkenalkan tetamu undangan kita telah pun berada di studio Ramai Pagi. Jadi di sebelah sisi Wali, Ya. itu Yang Mulia Tuan Muhammad Abdillah Solihan alias Muhammad Saifullah bin Haji Muhammad Yaakob, iaitu penolong pegawai sejarah. Ya, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini, Tuan? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Tuan dan puan? Saya sendiri Alhamdulillah, dalam keadaan sehat, sehat, Intan juga dalam keadaan sehat sejahtera pagi ini ya. Alhamdulillah. Jadi rasa-rasanya ini kesempatan pertama Alhamdulillah, untuk saya bersama dengan Tuan Muhammad Abdillah Solihan ya. Yes. Dan sebelum itu, Ramai Pagi ingin mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih ya di atas masa yang diluangkan pada pagi ini untuk bersama dengan kami berdua. Begitu juga penonton-penonton kita ini di rumah dalam segmen Bincang-Bincang Sejarah ya. Baik, tajuk kita ini nih, menarik sekali nih bagi penggemar sejarah. Sejarah kegemilangan negara Brunei Darussalam di Asia Tenggara. Ya, betul Tuan. Memulakan ruangan bincang-bincang sejarah ini, ingin kita ditanyakan dulu nih, apakah yang dimaksudkan dengan sejarah kecemerlangan? Kecemerlangan negara Brunei Darussalam. Terima kasih Tuan dan puan. Okey. Kalau kita ni melihat apa yang dimaksudkan dengan sejarah kecemerlangan ini, ia memang luas topiknya. Tetapi untuk bincang-bincang kali ini, kita ni fokuskan hubungan antara bangsa negara Brunei Darussalam dengan negara-negara ASEAN. Ataupun pada masa itu, negeri-negeri ataupun kerajaan-kerajaan. Kalau dulu ianya dah sama seperti yang kita tahu pada masa ini. Juga melihat faktor-faktor mengapa hubungan ini terjalin. Kemudian apabila Brunei Darussalam itu di bawah sistem Presiden British dan jadi pesuruhjaya tinggi British, dan akhir sekali kepada ASEAN atau yang akan dibincangkan dalam segmen untuk pagi ini ya Tuan Puan. Ya, Alhamdulillah ya, itu secara ringkas yang akan dibincangkan ya untuk pagi ini. Jadi seterusnya ni Tuan ya, apakah antara faktor-faktor ya yang membuatkan hubungan ini terjalin ni? Baik, untuk menjawab persoalan itu, selalunya tadi melihat dari persamaan ataupun keperluan mengapa hubungan ini terjalin. Ada 3 faktor utama di sini. Yang awal sekali lah, faktor perniagaan. Oleh kerana orang Brunei pada masa itu, orang ini lebih suka mengembara atas sebab berniaga, mencari bahan-bahan untuk dibawa pulang, ataupun kalau sistem masa dulu dikatakan barter trade, pertukaran bahan. Jadinya bilanya sudah berlayar ke satu tempat, orang ini akan bergaul lah dengan orang ataupun rakyat di sana. Jadinya di sana tak akan mula mengenal sama sendiri ya, dari mana, siapa yang memerintah, siapa kerajaan yang mana dan sebagainya. Dari sanalah sudah tani dapat tahu orang ni kenal mengenal, jadinya sudah sampai kepada kerajaan. Di sanalah ada segala utusan yang dihantar. Demi apa? Atas alasan berbaik-baik dari segi ekonomi dan perniagaan. Kemudian ada faktor kedua juga, faktor perkahwinan. Okey, perkahwinan ini ada terbahagi kepada 2. Yang pertama sekali adalah faktor dari segi perkahwinan sesama rakyat, dan kedua adalah faktor perkahwinan diraja. Okey, dari yang pertama, kalau rakyat Brunei kan dorang wanita yang mula terdedah dengan orang-orang di luar sana. Jadinya sudahnya berada di sana, terpakaikan dia orang-orang di sana tu, kawasannya dan sebagainya tu. Jadinya kahwin dia di sana. Itu sudah nampak perkahwinan tu, melalui hubungan perkahwinan. Jadi adalah hubungan rasmi tu. Tapi walaupun secara dari rakyat ke rakyat. Kemudian perkahwinan diraja. Yang seperti lazimnya yang kita tahulah, Awang Alak Bertatar. Ni raja pertama Brunei tu, apabila ia berkahwin dengan puteri daripada Sultan Johor, ia masuk Islam dan bergelar sebagai Sultan Muhammad Shah dan menjadi Sultan pertama Brunei. Di sana tu nampaklah sudah hubungan negara Brunei Darussalam dan negeri Johor. Yang kedua adalah dari segi perkahwinan kerajaan ini adalah, dan ini boleh lihat perkahwinan puteri Sultan Saiful Rizal, Sultan ke-7 Brunei itu, dengan Sultan negeri Pahang. Okey, di sana pun saya nampak selepas perkahwinan puteri Sultan Saiful Rizal ini, puteri ini dikenali sebagai Raja Bonda. Jadi sana hubungan negara Brunei Darussalam dengan negeri Pahang sudah terjalin melalui perkahwinan diraja. Dan faktor ketiganya adalah faktor Islam dan perkembangan. Okey. Islam ini
ia sebenarnya sudah datang di Brunei awal, tetapi dari peringkat rakyat sahaja. Oleh kerana ada persamaan kan dari segi Islam serta perkembangannya tu kan, jadinya Brunei Darussalam seperti kita tahu orang Arab bertatar membawa Islam, kemudian Sultan Syarif Ali mengukuhkan lagi kedudukan Islam di Brunei itu. Jadinya kan oleh kerana kita ni melihat perlunya Islam, perlunya pendidikan, perlunya perkembangan itu kan, Brunei pun ada membuat hubungan rasmi bersama seperti Aceh kerana itu adalah pusat perkembangan Islam. Jadinya penduduk-penduduk Brunei itu yang kan kan belajar lagi mengenai ilmu-ilmu Islam ini boleh berlayar ke mana saja diorang mau untuk atau. Jadinya Islam pun memainkan peranan dari segi hubungan rasmi ini. Iya, jadi itulah antara faktor-faktor yang membuatkan hubungan ini terjalin, iaitu dari segi pertama faktor perniagaan ataupun perdagangan, kedua perkahwinan sama ada raja dan juga di antara raja dan juga rakyat, dan ketiga adalah perkembangan agama Islam. Itulah antara faktor-faktor terjalinnya hubungannya. Betul ya. Baik, tadi ada menyentuh ya mengenai dengan semasa Brunei di bawah naungan sistem Resident British dan Pesuruhjaya Tinggi British. Jadi adakah Brunei mempunyai hubungan diplomatik dengan negara-negara jiran? Sebagai contoh saja Singapura, Malaya dan kemudiannya Malaysia, macam mana? Baik, sebelum menjawab persoalan yang diajukan oleh Tuan tadi tadi melihat dahululah dari aspek sejarahnya. Pada tahun 1888, Brunei Darussalam menandatangani satu perjanjian bersama British iaitu dinamakan 1888 Protection Agreement. Di sana menyatakan bahawa hal ehwal luar negeri negara Brunei Darussalam adalah di bawah bidang kuasa Resident British. Jadinya perkara ini pun selepas dari sana tertubuhnya lah satu sistem dinamakan sistem British Resident di Brunei. Jadinya sampai 1979 kesemua hal ehwal dalam ehwal luar negeri Brunei itu di bawah bidang kuasa British Resident Walau bagaimanapun berbalik semula kepada persoalan tadi hubungan dengan Singapura, Malaya dan kemudian Malaysia, hal ehwal luar negeri itu ia dijalankan oleh resident British. Kalau tadi melihat kan Singapura dan juga Malaysia kan, diorang ni pun ada sistem British Resident. Jadinya hubungan itu melalui resident British di Brunei dan resident British di Singapura dan Malaysia. Macam itulah dia punya cara-cara dikendalikan hubungan diplomatik ataupun hubungan itu daripada tahun 1888 ya tuan sehingga 1979 1979. ya. Baik. Ya, jadi tuan ya, sebelum kedatangan resident British ya, jadi adakah negara kita iaitu Brunei Darussalam mempunyai sistem duta? Baik. Sebenarnya ada. Okey. Tetapi kalau awal sekali sistem duta ini cuma sebagai perwakilan sahaja. Perwakilan yang dihantar oleh sultan ataupun sultan kita ni yang memerintah pada masa itu. Jadinya apabila ianya di bawah pemerintahan Sultan Hassan iaitu Sultan ke-9 Brunei, kedudukan perwakilan yang dihantar ini diubah suai dan dinaik tarafnya. Ini pun dapat ternilai dari catatan silsilah raja-raja Brunei versi Datuk Imam Yaakob dan juga pernah dinyatakan dalam buku Tersilah 2 iaitu hasil karya mantan pengetua Pusat Sejarah Brunei, di mana 3 orang telah dilantik sebagai perwakilan sultan ke negara yang akan dihantar, iaitu seperti penduta, raja duta dan penyuratnya. Jadinya diorang 3 orang ini yang dihantar ini boleh dikatakan yang telah diberi kuasa ataupun mandat. Jadinya untuk membuatkan kedudukan ini lebih mulia lah. Jadinya diorang ini dianugerahkan beberapa perhiasan diraja seperti keris, payung emas dan kapal diorang yang digunakan untuk berlayar itu pun dihiasi dengan dengan tunggul. Satu di depan, satu di belakang. Tunggul ini bendera warna kuning. Dan perahu ataupun kapal diorang ini dihiasi dengan kepala naga. Jadi kenapa mungkin tertanya-tanya mengapa sampai ke kapalnya tu? Okey, katakanlah pada satu masa diorang akan berlayar
singgah pada satu tempat, di mana satu tempat ini ataupun daerah di bawah kuasa sultan ataupun kerajaan negara Brunei Darussalam. Jadi apabila diorang singgah melabuh di satu tempat kan, apabila orang melihat warna kuning, keemasan, orang tak tahu sudah ini bukan orang calang-calang. Jadinya katakanlah orang berlabuh memerlukan bekalan seperti makanan, air dan apa untuk dan tempat tinggal bermalam. Jadi sesiapa yang telah dilantik oleh sultan dalam memerintah kawasan ataupun daerah itu akan melayani orang dengan baik. Jadinya kalau tadi melihat kan perhiasan-perhiasan itu yang cantik-cantik molek, ni mata melihat pun tahu sudah orang, bukan calang-calang lah jenisnya, berkedudukan. Itulah nama salah satu sistem duta yang ada di Brunei dulu pada pemerintahan Sultan Hassan. Ya, masa pemerintahan Sultan Hassannya sudah ada ya sebetulnya ya sistem duta ini ya. Jadi seterusnya ni kita masih lagi dalam segmen bincang-bincang sejarah, itu bicara mengenai dengan sejarah kegemilangan negara Brunei Darussalam di Asia Tenggara ya. Baik, untuk menutup ruangan wawancara ini, soalan terakhir ya yang kita ajukan adalah, adakah negara kita ni Brunei Darussalam menyertai ASEAN untuk menjalankan hubungan rasmi dan diplomatik bersama negara-negara di Asia Tenggara? Baik, sebelum menjawab bagi kepada soalan Tuan, jadi ini seperti saya pernah sampaikan tadi kan, tahun 1888 hingga 1979, hal ehwal luar negeri itu di bawah bidang kuasa British. Tetapi pada 1979 satu perjanjian, boleh dikatakan satu perjanjian yang agak besar lah di sini ya, kerana Brunei Darussalam dari segi hal ehwal luar negerinya adalah kerjasama di antara Pesuruhjaya British di Brunei dan negara Brunei Darussalam. Jadinya di sanalah tertubuhnya pejabat diplomatik. Jadinya dengan adanya ASEAN ini yang telah ditubuhkan pada 8 Ogos 1967, ia boleh dikatakan satu landasan ataupun yang kita ni landscape untuk Brunei dalam bahasa kita ni berjarum-jarum, memahami sistem silok-bilok hal ehwal luar negeri. Yes, betul. Jadinya kan apabila Brunei sudah kerjasama di antara Brunei dan Pesuruhjaya British itu kan, jadinya Brunei ni dibawa oleh 5 ahli negara ASEAN sebagai negara pemerhati saja di ASEAN. Jadinya di sanalah seperti saya katakan berjarum-jarum memahami struktur organisasi, apa yang ingin dicapaikan pada masa itu dan masa kini dan masa hadapan. Jadinya boleh dikatakan satu platform lah di sini ya, untuk kita ni negara Brunei Darussalam memahami selok-belok. Belajar lah ni ya. Belajar. Perintis lah. Soalnya 5 tahun selepas itu kan Brunei akan menghadapi menyambut beralih kepada sebagai negara yang berdaulat, kemerdekaan yang berdaulat. Jadinya ASEAN tu memang satulah platform yang terbaik lah untuk ini pelajari. Kalau tadi melihat pun pada 8 Ogos 1992 iaitu 25 tahun penubuhan ASEAN, di mana ASEAN itu dilihat ni sebagai satu organisasi yang amat baik demi Brunei memahami hal luar negeri. Dan berbalik semula kepada soalan tuan dari segi hubungan diplomatik ya, jadinya kan dengan adanya ASEAN 1984 Brunei mampu menjalinkan hubungan rasmi dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Indonesia. Kemudian kan dengan hubungan 5 buah negeri ini kan, apabila negeri lain seperti Vietnam, Laos, Cambodia dan Myanmar masuk, secara automatik tani boleh membuat hubungan rasmi di sana. Itulah kita ni melihat ASEAN itu orang putih stepping stone untuk kita ni. Ya, baik, luar biasa sekali dan ribuan terima kasih ya kita ucapkan buat Yang Mulia Tuan Muhammad Abdillah Solihan alias Muhammad Saifullah bin Haji Muhammad Yaakob yang telah bersama kita pagi ini dalam bincang-bincang sejarah kegemilangan negara Brunei Darussalam di Asia Tenggara ya. Jadi sebelum kita diucapkan berpisah, apa yang dapat disimpulkan dari tajuk ini tuan? Okey, secara rumusannya sebagai satu negara tani ataupun dari segi aspek sejarahnya, tadi melihat dah macam mana hubungan kita ini itu dari kecil
kemudian di bawah sistem British, dan tidak dilupakan sistem duta tu akhir sekali dengan adanya ASEAN sebagai organisasi serantau yang akan memainkan peranan, bukan saja ASEAN tetapi ahli-ahli di dalamnya memainkan peranan supaya setiap ahli ini mendapat manfaat dari sana, dan kerjasama dari segi ekonomi, sosial, dan juga keselamatan serantau. Maksudnya ASEAN sebagai platform lah ni ya. Ya, sebagai platform. Ya, Baik, Alhamdulillah. itulah penonton kita ya. Untuk bincang-bincang sejarah untuk hari ini, insya-Allah jika ada jodoh, ada kesempatan, kita ini akan bersama lagi di lain kesempatan, mungkin dengan topik perbincangan yang lain pula InsyaAllah, ya. Sehingga waktu itu tiba, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.